Dalam pada itu, masyarakat yang tinggal di kawasan berisiko banjir dinasihatkan untuk bersiap siaga dengan beg kecemasan masing-masing. Menurut pakar perubatan kesihatan awam, sektor kesihatan pekerjaan dan alam sekitar, bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia, Dr. Muhammad Syahrul Abdul Wahil, setiap individu digalakkan untuk memiliki satu beg kecemasan sebagai survival ketika banjir bagi tempoh 48 hingga 72 jam. So mereka perlu ada beg kecemasan, kalau tak dapat pun satu rumah satu. So apa yang ada di dalam beg kecemasan? Biasanya prinsipnya adalah untuk kita survival kita dalam tempoh 48 hingga 72 jam. So benda yang perlu ada, of course lah, mesti ada air, makanan. So makanan-makanan tu mesti makanan-makanan yang simple lah. Tak bolehlah makanan mentah macam mana nak masak kan. Makanan yang mudah untuk dimakan dan tidak mudah rosak. Sebab kita sediakan makanan tu lebih awal. Mungkin 3 bulan sebelum kan. Kalau makanan cepat rosak, mungkin ketika bencana itu sendiri, makanan tu dah rosak. Selain daripada itu, masyarakat juga perlu menyediakan dalam beg tu, dia perlu sediakan ubat-ubatan mereka sekiranya mereka mempunyai ubat. Contohnya kalau macam pesakit kencing manis, mereka ada ubat pil, kan? So darah tinggi pun ada pil, so mereka perlu standby sikit dalam tu. So ubat-ubatan, rekod perubatan pun penting. Sebab kita nak tahu kadang-kadang bila kita dah pindahkan pesakit-pesakit ni ke pusat pembinaan sementara ataupun fasiliti kesihatan, kita nak tahu apa sakit yang diorang ada. Perlu juga ada orang kata keselamatan diri kita. Contohnya kita ada flashlight. Flashlight tu penting sebab ketika waktu malam gelap, flashlight tu amat membantu. Dan macam untuk ibu mengandung, mereka perlu ada buku mengandung tu. Sebab sepanjang 9 bulan tu yang rekod yang ada tu semua ada dalam buku tu. So mereka perlu simpan. So rekod-rekod perubatan ni memang sangat pentinglah. Kata Dr. Muhammad Syahrul, KKM telah menyediakan perkhidmatan pemeriksaan kesihatan di setiap pusat pemindahan sementara PPS. Setiap mangsa yang dipindahkan akan disaring dahulu sebelum ditempatkan di PPS berkenaan. So sekiranya masyarakat tu yang dipindahkan tu bergejala, kita akan buat saringan kat situ. Kita akan buat saringan sebelum kita masukkan ke PPS. Kerana bila mereka didapati ada COVID, sebelum mereka masuk ke PPS, kita akan asingkan awal-awal. Sebab Kementerian Kesihatan dengan kerjasama dengan agensi lain, kita sebenarnya dah buat lawatan ke PPS dan kita sebenarnya dah identify dan dah menentukan tempat untuk kita mengasingkan pesakit-pesakit COVID. So kalau kata tools untuk kita detect apa-apa penyakit yang kita ada, sebenarnya KKM akan buat saringan di PPS. Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia sebelum ini menasihati orang ramai supaya sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Ini susulan jangkaan 4 hingga 6 episod hujan lebat melanda negara bermula bulan depan hingga Februari 2024 yang berpotensi mengakibatkan banjir di kawasan berisiko. Episod hujan lebat diramal berlaku di Kelantan, Terengganu dan Pahang bermula November hingga Disember sebelum beralih ke Johor dan Sarawak pada Disember hingga Januari 2024.